bergerak serentak. Kenapa ukur jenazah pada awal kematian tu? Okey, dia antaranya ada dua sebab. Yang pertama, nak bagi mudahkan orang kafan. Kenapa kena ukur jenazah? Kenapa nak mudah? Kerana nak tahu berapa panjang jenazah tu. Okey, kita nak ukur, nak buat kafan. Baik, yang keduanya, kenapa kena ukur jenazah? Kerana kita nak gali kubur. Kubur tu bersama mana kita nak gali? Ikut orang juga. Ikut orang yang meninggal tu lah. Kalau orang tu besar, kuburnya besar. Kalau orang tu kecil, maka kuburnya akan jadi kecil. Okey, masing-masing tu ambil keputusan masing-masing. Baik, di dalam kubur dia kalau sebut kebumikan jenazah, dia ada beberapa cara dan beberapa orang panggil beberapa cara lah, ataupun beberapa apa orang panggil cara tanam ataupun cara untuk sediakan jenazah tu nak letak dalam tu macam mana. Baik, apabila kita dah sampai saja jenazah di kubur, apa yang kita buat? Okey, orang yang kebumikan jenazah, dia akan tengok berapa panjang jenazah. Selalunya sampai di kubur, dia akan letak di sebelah lubang kubur. Baik, apa faedah dia jenazah diletakkan sebelah kubur? Okey, yang pertama sekali dia nak tengok berapa panjang kubur itu dengan jenazah, adakah dia ngam ataupun tidak ngam. Okey, selalunya jenazah akan digorekkan dengan lubang kuburnya 7 kaki dalam, 7 kaki panjang, dan lebarnya 3 kaki. Selalulah. Tahu dah tu kan dia punya ni. Tapi kalau ikut hasta, 4.5 hasta, 4.5 hasta ke dalam. Okey. Sekodah kita kata, kalau kita masuk dalam kubur tu, hilanglah kita ni. Oleh kan kita tak sampai. Tapi sekarang ni mana maklumat yang Ustaz dapat tahu, diorang tak tanamkan 7 kaki dalam, sebab dalam sangat 7 kaki. Dia akan tanam 5 kaki saja. Nampak tak? 5 kaki saja, ataupun 4 kaki setengah. Lagu tu lebih kurang. Itu maklumat yang Ustaz dapat. Dia tak tanam sampai 7 kaki sebab dalam sangat. Kita takut kalau korek lagi dalam, takut keluar air mata. Air mata ni dia jadi tak seronok lah. Nak kuburkan jenazah jadi berair. Satu lagi, tempat jenazah ni dia tak sama. Kadang-kadang orang kubur dekat tepi bukit, kadang-kadang orang kubur dekat tempat payung. Kita kena ikut kesesuaian tanah tu sendiri. Kadang-kadang tanah berpasir. Jadi bukan semua tanah kita boleh buat liang lahat. Liang lahat ada 2 jenis. Satu orang panggil liang lahat, satu orang panggil syad. Syad Ustaz silap saya lah. Syad. Baik. Dia ada 2 jenis yang kita boleh buat. Sama ada kita nak kuburkan jenazah tadi, dah gorek apa semua kan, 3x7 kaki luas dia, darat lebar, lebar darat panjang, dalam dia lebih kurang 5 kaki. Sekira-kira binatang buas nak korek tak boleh, dan bau jenazah ni dia tak keluar ke bawah, keluar lah. Lagu tu. Baik, sekiranya kita kata jenazah ni kita korek-korek berair tempat tu, dengan bau, kata tempat tu bau lepas hujan ke, ataupun tempat tu air mata air banyak ke. Kita nak buat lagu mana? Ada setengah tempat dia sejut balik air tu. Ada setengah tempat dia tanam sekali kerenda sekali. Tapi kan tempat Ustaz dia tanam kerenda sekali, sebab nak buat liang lahat tu dia punya tanah tak sesuai. Sebab tanah kami berpasir dan berbatu. Bila tanah pasir dan berbatu, setiap kali kami gali, dia akan jatuh lah. Dia tak jadi shape cantik. Dia tak jadi petak. Jadi kami buat macam mana? Dekat tempat Ustaz, dia tanam sekali kerenda sekali. Kerenda dia akan tanam sekali. Kemudian dia tak ada liang lahat lah. Liang lahat dia kena kerenda tu. Baik, habis setakat tu. Liang lahat ni ada 2 jenis macam saya sebut tadi. Satu, kita korek di sisi. Siapa tahu korek sisi lagu mana? Okey, Ustaz tulis sikit, ada ni tak? Pen? Contoh saja, tak nampak. Hampa dah tinggal tak nampak. Lubang kubur. Okey, lubang kubur. Ni lubang kubur. Contoh lubang kubur. Kemudian
Ustaz tak pandai lukis sangat lah. Apa tu hak yang pandai-pandai tu tak apa. Dia yang pandai lain sikit. Cantik lah lukisan tu. Lukisan orang yang tak pandai ni tak apa nak cantik. Ini cuma gambaran sajalah. Hampa nak tengok betul-betul, hampa boleh tengok dekat dalam apa nama? Dalam internet ada gambar dia lah. Siap. Okey, tengok tu ni lah. Okey, ini dipanggil liang lahat. Liang lahat ni dia akan korek di tengah-tengah. Ni lubang kubur. Okey, ni lubang kubur. Okey, lubang kubur. Kemudian sini tak ya. Okey, lubang kubur. Jenazah dia akan diletakkan di sini. Okey, jenazah dia akan letakkan di sini. Dan diletakkan secara mengiring ke kanan, mengiring ke lambung kanan. Macam kita tidur lah. Lambung kanan kita ni, lambung kiri ke atas, lambung kanan ke bawah. Okey, baik. Ketika ni orang panggil ni liang lahat. Ni afdal kita buat lagu ni. Tapi kalau macam saya sebut tadi, tanah berpasir, tanah berbatu ataupun tanah berair dan sebagainya, dia tak boleh buat. Tak apalah, tak perlu buat lagu ni. Tanam sikit kerenda pun tak ada masalah. Ataupun yang keduanya, kita korek di sisi. Dia tanah di sini, tanah kata, tanah petak ni. Kemudian kita korek di sisi dia. Okey, korek sisi ya. Kemudian dah korek sisi ni, kita korek sisi, jenazah kita sama juga, kita baringkan menghadap ke tanah. Ada tanah tu, pastikan sini arah kiblat lah. Ni kiblat dah ni. Ni kiblat sebelah sana. Jadi muka orang tu ke sini, muka menghadap ke sana, ni pun menghadap ke sana. Mengiring ke kanan dia menghadap ke sana. Okey, sini kita letak papan. Letak papan. Okey, afdal lagu tu dua cara. Satu pakai liang lahat, satu pakai syat. Ni sama je. Dua-dua ni afdal. Baik. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Okey. Baik. Seterusnya, kedudukan masa kita nak turunkan jenazah. Masa kita nak turunkan jenazah dalam lubang kubur, ini pun perlukan ilmu lah. Kadang-kadang orang ni macam-macam cara. Ada orang turun guna tali, ada orang turun guna tangan, ada orang turun berbagai-bagai cara. Baik, kita nak turun macam-macam cara pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena jangan berkasar, jangan kasar sangat dengan jenazah. Kadang-kadang kita tersilap Orang balik daripada atas tu campak je dekat kita. Kita tak lalu nahan baik, habis. Ketika kita dah dapat jenazah, letak terus di dalam lubang kubur, kita nak buat lagu mana? Okey, yang pertama sekali, kita kena baringkan jenazah menghadap kiblat dan buka muka dia. Okey, buka apa? Muka dia. Tadi kita dah tutup muka dia. Buka muka dia, kemudian dia menghadap ke kiblat dengan mengiring ke sebelah kanan. Okey, faham tak sekarang tu? Okey, baik. Kemudian kita kena letakkan, ambil gumpalan tanah, letak di belakang kepala. Ataupun kita kata buat bantal je lah. Ada orang buat bantal dia. Buat bantal boleh. Kita nak buat, selalunya diorang jahit kain kapan ni kan, diorang letak daun Allahumma salli ala Muhammad. Diorang letak daun pandan, daun bunga, banyak lah dekat dalam bantal tu. Supaya apa? Supaya boleh jadi bantal. Okay? Dan dia akan letak dalam ni nanti. Okey. Kalau tak ada, misalnya kita tak ada, kita letak tanah pun tak apa. Ambil gumpal tanah, gumpal tanah, letak di bahagian kepala. Bila baca dekat kepala ni, kita nak baca apa? Kita kena baca doa minha khalaqnakum. Kena baca lagu tu. Ni kena buat ni. Apa ambil gumpal tanah, letak dekat bahagian kepala tu, baca doa. Doa dia apa? Ni ayat Quran. Minha khalaqnakum, daripadanya engkau dijadikan. Tanah. Okey? Kemudian letak di belakang tulang sulbi. Ambil satu lagi gumpalan tanah, letak di belakang tulang sulbi nah. Dibaring. Lepas tu minha khalaqnakum. Lepas tu bila letak je dekat belakang tulang sulbi, bagi tahu apa?
Lepas tu wa fiha nu'idukum. Okey? Letak di belakang tulang sulbi ni, tanah segumpal. Baca doa fiha nu'idukum. Daripadanya engkau akan dihidupkan kembali. Okey? Dan akhir sekali wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita letak bahagian kaki. Okey? Kita letak bahagian kaki, kita letak wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ayat Quran kan kalau tak kena terus fi minha khalaqnakum, kepala letak di tulang sulbi, fiha nu'idukum. Kemudian kita letak di bahagian kaki wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Boleh tak? Ingat tak doa tu? Kena ingat. Puan nanti kena uruskan jenazah, mesti kena doa tu di kepala satu, di tulang sulbi satu, di kaki satu. Boleh tak? Faham tak sekarang ni? Ada soalan? Ada soalan? Boleh ingat tak ayat Quran tadi? Boleh tak? Apa kena ingatlah, cari balik. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Satu ayat Quran pendek, dia tak panjang, tapi kita kena buat masa tengah bumikan jenazah. Letak 3 tu, kemudian kita tutuplah. Tutup jenazah, kemudian kita tutuplah setengah. Kalau keranda tak apalah. Kalau yang macam ni dia dah tutup dengan papan, dia terus je letak apa namanya, tanah apa semua, letak situ. Kemudian kalau yang macam ni, tutup guna papan juga. Kita dah letak jenazah, tutup papan atas dia, kemudian letak tanah timbun sampai atas. Okey, macam mana pula kalau kes kita nak letak kerenda? Letak kerenda pun boleh juga. Pastikan letak kerenda, letak tudung dia sekali. Dah letak tudung, kemudian baru turunkan tanah, selesai. Sampai habis, kita dah habis tu, kita kena baca, sunat dibacakan talqin. Sebenarnya talqin ni ada setengah ustaz-ustaz dia mengkritik berkenaan talqin. Sebenarnya talqin adalah untuk kita kita nak memperingati orang yang hidup daripada kematian. Sebab sebenarnya memang betul jenazah boleh dengar apa yang kita kata. Walaupun talqin kita tidak bermanfaat bagi jenazah, tapi talqin bagi orang yang hidup. Itu yang Nabi sebut, apabila seseorang dia mandi, dia sembahyangkan jenazah, kemudian dia mengebumikan jenazah, dia dapat 2 jiban. Apa dia? Dia dapat 2 bukit. Jiban jabal ni. Tak ingatlah Ustaz, bahasa Arab ni dia salah pula ni kan. Baik. Dia dapat 2 bukit. Nabi kata bukit, iaitu bukit 2 bukit, mana kata pahala tu dapat besar 2 bukit. Maknanya dia sembahyang tu dapat pahala besar lah. Sembahyang jenazah, kemudian kebumikan pun dapat pahala besar juga. Baik. Kemudian sunat kita talqinkan jenazah sampailah lebih kurang dalam 10 minit ataupun 20 minit lah. Habiskan tu kita doa, kemudian kita balik. Jadi di situlah pengakhiran kita. Jadi apabila kita esok ada adik-adik kita meninggal, pastikan kita lah orang yang pertama yang akan ke depan untuk uruskan jenazah dia. Boleh? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja perkongsian Ustaz. InsyaAllah bermanfaat bagi apa semua, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita belajar hari ini dapat kita manfaatkan sepanjang hidup kita. Jangan kita terhenti dekat sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai wak rumah ya. Boleh pakai rumah. Assalamualaikum.